Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi pelajaran kita kepada tajuk yang seterusnya untuk reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okey, minggu lepas kita dah berkenalan, kita dah belajar sedikit tentang peraturan ataupun keselamatan di dalam bengkel. Kalau kamu masih ingat macam mana ataupun apa yang perlu kamu tahu untuk peraturan diri, peraturan keselamatan bengkel, keselamatan alat, keselamatan bahan. Okey, untuk hari ini kita akan sambung lagi. Kita akan belajar tentang simbol dan tanda keselamatan. Dan yang kedua, kita nak tengok sedikit langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya terjadi atau berlaku kemalangan di bengkel. Okey, akan belajar bersama dengan cikgu, bersama dengan cikgu Pendi. Okey, kita tengok yang pertama, simbol dan tanda keselamatan. Okey, simbol yang pertama yang perlu kamu tahu ialah simbol ni. Okey, cikgu rasa semua dah pernah tengok kan simbol ni. Okey, apa maksud simbol ni? Okey, simbol ni ialah simbol ni bermaksud tidak dibenarkan merokok. Okey, kalau kita perhatikan di sekolah kita, di setiap sekolah telah ditampal dengan simbol ni. Mana dia? Di kawasan sekolah ialah kawasan larangan untuk merokok. Okey, kawasan yang dilarang untuk merokok. Okey, yang kedua. Okey, simbol ni pun pernah tengok kan? Okey, apa maksud simbol ni? Simbol ni ialah bahan beracun. Okey, kalau kita tengok, kalau kamu perhati, nantilah bila kamu masuk dalam bengkel ataupun kamu pernah masuk dalam bengkel, banyak ataupun ada bahan-bahan yang dilabelkan dengan simbol ni. Okey, apa maksud dia? Bahan yang dilabelkan dengan simbol ini dikategorikan sebagai racun, kerana dia boleh menyebabkan kemudaratan atau kematian. Mana dia? Bila kamu perhati, kamu tengok je simbol ni, tak kira lah di bengkel ataupun di rumah ataupun di kawasan-kawasan yang tertentulah, macam di hospital pun kamu pernah tengok kan. Okey, ni ialah simbol untuk bahan beracun. Okey, seterusnya. Okey, simbol ni kalau tengok pun kamu dah boleh baca dah kan. Okey, fire extinguisher. Mana dia? Alat pemadam kebakaran. Okey, apa maksud dia? Okey, alat pemadam kebakaran ni berfungsi untuk memadam dan mengawal kebakaran yang kecil. Yang kecil saja. Dia jika berlaku kebakaran kecil di kawasan kita, di bengkel ke, di sekolah ke, kita boleh gunakan alat pemadam kebakaran ni. Okey, seterusnya simbol ni.
Okey, kalau kamu tengok simbol pun kamu dah tahu dia berkaitan dengan api. Jadi bahan yang dilabelkan dengan simbol ni membawa maksud bahan ini mudah terbakar. Bila dia mudah terbakar, kalau terkena percikan api walaupun kecil, dia boleh menyebabkan kebakaran. Okey, seterusnya. Okey, simbol ni. Simbol orang, kemudian ada macam air. Jadi, ni maksud dia lantai licin. Okey, simbol ni kamu biasa tengok kalau di pasar raya, kamu pergi pasar raya kan. Makcik ataupun pakcik yang pembersih tu dia akan letakkan kod. Letakkan label bahawa kawasan tu licin, dia telah mark licin. Jadi kamu perlu berhati-hati jika melalui kawasan ini. Okey, seterusnya. Okey, label ni. Label ni pun selalu kita tengok kan. Di pasar raya pun ada, di mana, di bangunan mana-mana pun dia ada label ni. Label yang bermaksud tanda kedua. Okey, apa maksud dia? Okey, tanda ini menunjukkan laluan keluar dari bengkel. Cikgu salah eja tu. Bukan bengkel bengkel. Okey. Dia di bengkel pun, di sekolah dia ada. Okey. Seterusnya. Okey. Label ni. Label ni pun kamu selalu tengok. Banyak kalau di kawasan-kawasan taman, ada kawasan-kawasan tertentu dia letakkan label ni. Okey, apa maksud dia? Okey, maksud dia ialah ada tulisan situ, utamakan keselamatan. Okey, maksud dia tanda ni memberi peringatan ataupun memberi arahan atau amaran kepada kita. Kalau kita di sekolah, di bengkel, supaya sentiasa mengutamakan, ni pun typing error juga, mengutamakan keselamatan. Okey, mengutamakan keselamatan. Okey, mengutamakan keselamatan. Okey, kemudian kita tengok kepada tajuk yang kedua yang kita nak belajar, iaitu langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Okey, kita tengok dua saja situasi. Okey, yang pertama ialah jika berlaku luka ringan. Okey, luka ringan. Contohnya masa kamu tengah potong kertas ke apa, tangan kamu terluka. Jadi yang pertama, bersihkan luka dengan bahan antiseptik. Bahan antiseptik ni ada dalam first aid tu, dalam kotak. Okey, kemudian sapukan luka dengan iodin. Iodin pun ada dalam first aid tu. Okey. Dan yang ketiga, balutkan luka dengan kain kasar, gauze. Ada dalam tu. Dan lepas kamu balutkan, kamu plasterkan dia. Okey, seterusnya. Yang kedua ialah jika terkena rencatan elektrik. Ni terkena rencatan elektrik. Okey. Yang pertama, jika ada kawan kamu yang terkena rencatan elektrik,
Kamu jangan cuba-cuba sentuh dia. Jangan cuba sentuh. Kenapa? Sebab elektrik ni dia boleh mengalir. Dia boleh mengalir. Jika kamu sentuh kawan kamu yang terkena renjatan elektrik, kamu pun akan terkena juga. Jadi macam mana cara dia? Kamu matikan suis utama bekalan elektrik. Kamu tutup suis. Kalau ada plug, kamu cabut plug tu. Okey, seterusnya kamu pisahkan ataupun kamu gerakkan kawan kamu yang terkena kejahatan elektrik tu, ataupun punca yang menyebabkan elektrik tu mengalir, menggunakan kayu kering atau tali kering. Lebih mudah. Cara dia, kita pisahkan mangsa tu menggunakan bahan yang kering. Jangan gunakan bahan yang basah. Sebab bahan basah, air ialah pengalir untuk elektrik. Nanti tak pasal-pasal kamu pun kena juga. Okey. Seterusnya, lepas kamu pisahkan dah kawan kamu, ataupun kamu dah pisahkan bahan yang menyebabkan elektrik tu mengalir tu, kamu rehatkan kawan kamu ataupun mangsa di tempat yang selesa dan berudara. Maknanya kalau dia duduk di dalam bengkel, dalam kelas, kamu buka lah sikit pintu apa, rehatkan dia situ. Okey. Kemudian longgarkan sedikit pakaian. Buka lah butang baju ke, kalau yang lelaki tu sikit, supaya ada pengaliran udara, dia tak berasa. Okey. Kemudian berikan bantuan pernafasan jika perlu. Tengok pada keadaan. Jika nampak dia macam susah nak bernafas, beri bantuan. Dan yang terakhir, untuk mangsa yang terkena rencatan elektrik ni, kamu mesti dapatkan bantuan daripada anggota perubatan. Bawa lah, minta cikgu bawa kawan kamu yang terkena renjatan tu ke klinik ataupun hospital yang terdekat. Okey. Kemudian kita tengok apakah alat bantuan kecemasan ataupun first aid, peti pertolongan cemas. Yang ni cikgu pasti semua pernah tengok. Nak tengok apakah yang wajib ataupun apakah yang perlu ada dalam first aid, peti pertolongan cemas. Okey, yang pertama ubat luka, kemudian iodin, kain pembalut luka, kain kasar tu, kemudian kapas, kain anduh, gunting dan plaster. Okey. Ni bahan-bahan yang perlu ada. Okey, dalam first aid. Okey, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton video daripada Cikgu Pendi.